Okey, boleh tak nampak PowerPoint saya? Boleh. Boleh ya? Okey, bagus. Okey, jadi kita start lah. Kita sudah masuk ke bab yang terakhir lah. Bab yang terakhir dalam sukatan tingkatan 5, iaitu bab 7 lah. Okay, sukatan serahkan tata terkumpul. Jadi, kelas sebelum ini saya sudah berikan kamu tengok 2 video kan. Macam mana kita nak melukis histogram dan poligon kekerapan. Jadi kamu ada soalan mau tanya tak daripada situ? Boleh lukis kah? Saya ada kasih latihan untuk melukis kah? Saya hanya setakat kasih mengira sembarang atas, sembarang bawah itu. Ada Cak melukis. Ada saya suruh lukis kan? Iya. Okey, kamu boleh lukis tak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Okey, just kita go through dengan cepat lah. Okey, kita ambil satu contoh lah daripada contoh satu buku teks lah. Okey, daripada buku teks. Okey. So yang ini kan, yang ini adalah satu contoh di mana satu set data diberikan lah, iaitu menunjukkan tinggi lah. Tinggi bagi sekumpulan murid tingkatan 5. Okay, yang ini adalah dia punya data, bahagian sini, dalam kotak ni. So, dia suruh kamu tentukan selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 6. Okay, menjadi 6. Dan bina satu jadual kegerapan berdasarkan maklumat di A. Seterusnya lengkapkan jadual kegerapan tersebut dengan hak bawah, hak atas, titik tengah, sempurna bawah, sempurna atas. So, dalam jadual yang kamu lukis nanti mesti ada maklumat-maklumat inilah kan. Okay. So, mula-mula kita nak jawab soalan pertama dulu. Okay. Tentukan selang kelas. Selang kelas means dari berapa, okay, daripada berapa sampai berapa. Okay. Mungkin daripada 100 cm sampai 120 cm. Dan seterusnya. Itu dipanggil sebagai selang kelas. Dan dia sudah cakap bilangan selang kelas, bilangan means ada 6 lah. Maksudnya ada 6 selang kelas di sini. Berapa ke berapa, lepas itu dari berapa ke berapa. Okay, ada 6. Okay, sebanyak 6. And then yang ini kan, mesti meliputi semua data yang ada dalam sini lah. Okay. Maksudnya dalam 6 selang kelas itu mesti ada meliputi semua data yang ada di sini. Maksudnya punya selang kelas ini mesti ada 168. Mesti boleh cover semua inilah. Jadi apa yang perlu kamu buat ialah kamu perlu tentukan dulu data yang nilai tertinggi dengan data nilai terendah dululah. Okey, daripada data-data ini kan banyak ini, kamu kena tentukan nilai tertinggi dan nilai terendah. Okey. Jadi dari sini siapakah nilai tertinggi dia? Nilai tertinggi ialah 168 kan? 168 kan? Okey. Manakala yang terendah adalah 152 kah? 152. Okey, 152. Bukan, sorry. 150. Kan? Bukan, 145. Ya kah? Okey, 145. Ini yang terendah. 168 ini yang tertinggi. Betul? Okey. So, selepas kamu sudah kenal pasti ini terendah, ini tertinggi, apa kita buat? Kita akan ambil 168 itu, lepas tu tolak dengan 145, lepas tu bahagi dengan bilangan selang kelas yang dia mau. Yang sini adalah 6. Jadi bahagi 6. Okey. Tengok apa jawapan yang kamu dapat. Okey, jawapan yang kamu dapat itu adalah size. Okey, ini adalah size selang kelas. Dipanggil sebagai size lah. Iaitu dalam satu selang kelas itu berapa besar, berapa data yang perlu ada dalam setiap selang kelas. Okey, jadi kita lihat dia punya jawapan di sini. 173 kah? Ada 173 di sini. Oh ya, ada 173 lah. Okey, sorry ya. 173 bukan 168. Okey, sorry. Silap. Okey, so kamu akan ambil data tertinggi 173 tolak data terendah 145 bahagi dengan 6. So kamu akan dapat jawapan 4.7. Dan kalau kamu kasih bundar kan 4.7 kamu akan dapat 5.
So bermaksud dalam setiap selang kelas yang kamu buat nanti itu, okay, dia mesti ada 5 tata di dalam setiap selang kelas. Contohnya 145 kan. So kita start 145, 146, 47, 48, 49. So ada 5 tata di sini. So inilah dia punya kegunaan lah. Okay, 5 ini bermaksud kalau you start daripada terendah itu 145, okay, kira ada 5 tata di dalam. So 45 sampai 49 ada 5 tata. Okay, so ini selang kelas yang pertama. And then selepas 149 sampai 150 kan. So begitu juga 150 start, kira ada 5 tata. So 50, 51, 52, 53, 54. So ada 5 tata. So dia akan continue lah seperti inilah. So kamu akan kirakan bentukkan selang kelas itu sehingga kamu ada dapat 6 selang kelas di sinilah. Dan 6 selang kelas di sini kamu akan nampak sini ada 174. Dan 173 adalah yang paling besar. So dia mesti dapat cover lah 173 dalam sini. Dan yang paling kecil 145 pun sudah cover di sini. Okay, so maksudnya tata yang tadi itu boleh muat dalam ke-6 selang kelas inilah. Okay, so itu adalah cara kita buat selang kelas. Okay, cari tata tertinggi, tolak tata terendah, dan bahagi dengan berapa selang kelas yang kamu mau. Okay, ini adalah bilangan. Berapa selang kelas yang kamu mau. Okay, kalau kamu dapat satu jawapan 5 ini, bermaksud 5 ini adalah size setiap satu selang kelas. Maksudnya dalam setiap selang kelas itu mesti ada 5 tata. So, 145 kamu kira 5. So start daripada 145. Kira 5, kamu dapat 149. And then ini diikuti 150 sampai 154. And then continue 155, 159, 160 dan seterusnya. Okay, kamu dapat ini selang kelas. Okay, selepas selesai selang kelas, kamu akan cari dia punya kekerapan. Nah, cari kekerapan senang sajalah. Kamu just guna balik jadual tadi kan. Guna balik jadual ini. Okey, 153. Okey, di mana dia terletak? Tengoklah. 153 adalah di sini. So, letaklah tanda gundal lah. Lebih sesuai guna tanda gundal. Okey, kamu tahu apa itu tanda gundal kan? Yaitu seperti yang simbol-simbol seperti ini. Yang keempat, lepas tu kelima mesti letak begini. Kalau ke-6, continue lah. Ke-6, 7, 8, 9, lepas tu 10 mesti begini. So, 1 ini mewakili 5 lah. Okay, ini 5, ini pun 5. So, gunakan tanda gundal dulu. Okay, lukis dulu di tepi ini. Ataupun ada orang guna cara yang biasa saya tengok lah. Dia akan guna, okay, kalau dalam kategori 150, 145 hingga 149, dia akan kasih bulat. Lepas tu dia lukis segi 4, lukis segi 3. And then dia kira bilangan dia. Lepas tu baru dia letak di bawah sini. Okay. Langkah mana-mana cara pun boleh, tetapi yang penting ialah jangan tertinggal lah. Jangan tertinggal kira. Sebab banyak kesilapan ialah apabila pelajar itu tertinggal 1 ataupun 2, ataupun dia terletak salah di dalam sini. So, kalau kamu letak salah ini kan, kekerapan kan, semua benda ini akan salah nanti. Okay. Jadi, kena berhati-hatilah. Okay, so kekerapan ini kita kira daripada jadual tadi lah. Okay, daripada data ini. Okay, kamu letak 153 letak di mana? Okay, 153 itu di sini. Lepas tu continue lah sehingga semua tata itu kamu sudah masukkan di sini kekerapan dia. Okay, lepas tu had bawah. Apa itu had bawah? Okay, had bawah itu adalah nombor yang lebih kecil. Dalam selang kelas ini, selang kelas pertama, had bawah adalah 145. Nombor yang paling kecil. Manakala had atas adalah nombor yang paling besar lah. Okay, 149. So, inilah dia had bawah dan had atas. Okay, just ambil daripada selang kelas kamu. 150 ialah had bawah, 154 ialah had atas. Okay, ini senang saja. Okay, semua salin balik sini. Lepas tu titik tengah. Macam mana cari titik tengah? Okay, ambil had bawah tambah had atas bahagi 2. Itu saja. Okay. Saya ulang, kalau di tengah bagi selang kelas pertama kan, kita akan ambil 145 tambah dengan 149, lepas tu bahagi 2. So, kamu akan dapat dia punya jawapan. Dan jawapan ini adalah titik tengah, 147. Okay? Dan ulanglah untuk setiap selang kelas.
Tapi kan kamu hanya perlu cari, saya rasa perlu cari 2 cukuplah. Lepas kamu cari 2, okey, kamu akan cari mereka punya beza. 152 tolak 147 dapat berapa? Okey, 152 tolak 147, kamu akan dapat ini ialah, berapa? 5 kah? Okey, 5, ini adalah kosong, kosong. Okey, so kamu akan dapat beza mereka 5. So kalau beza ini 5, maksudnya nombor yang seterusnya ini pun akan beza 5. Okey, so maksudnya kamu lepas kamu, tolak ini, cari beza mereka, kamu akan dapat 5 kan? Beza mereka ialah 5. Jadi titik tengah yang ketiga ini kamu just ambil 152 tambah 5, dapat 157. Lepas tu tambah 5 lagi, kamu akan dapat 162. Tambah 5 lagi, dapat 167. So kamu tak perlu pergi bahagi, ini tambah ini bahagi 2, ini sangat leceh lah. Okey. Maksudnya kamu cari pertama dulu, okey, guna had atas tambah had bawah bahagi 2. Lepas tu cari yang kedua yang pertama lah. Lepas cari 2 yang pertama ini, okey, kamu just cari mereka punya perbezaan 5. Lepas tu yang ketiga itu just tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Okey. Saya rasa langkah ini lebih cepat lah untuk dapat titik tengah. Okey, ini ya cara cari titik tengah. Lepas tu sempatan bawah kita dapat dari mana? Kita dapat daripada sebenarnya 145 ini yang sebelum ini ialah 144 kan. Kalau kita cari satu lagi selang kelas sebelum selang kelas pertama kan, ini ialah 144. Dan sini mestilah adalah 43, 44, 43, 42, 41, 140. So ini ya sepatutnya 140. So kalau sempatan bawah adalah di antara 144 dengan 145. Okey, 144 kan. Sini ialah 145. So sempadan bawah adalah nilai yang berada di tengah-tengah ini. Antara ini dengan ini. So apa nombor yang berada di antara tengah-tengah 144 dengan 145? So kita akan caranya ialah kita guna 145 tolak 144, lepas tu bahagi 2. Okey, kita mau cari nombor yang berada di tengah-tengah ini. Jadi jawapannya adalah 144.5. Okey, itulah cara kita cari sempatan bawah. Lepas tu sempatan atas, sempatan bawah bagi selangkah sini, ini 150 kan. So di sebelum ini ya 149. So apakah nombor yang berada di antara tengah-tengah 149 hingga 150? Jadi jawapannya 149.5. Okey, kamu akan bahagilah 150 tolak 149 bahagi 2. Tapi sebenarnya sangat senang sajalah. Kamu just tambah 0.5 di belakang lah. Di belakang had atas sebelum ini. Macam ini kan. Kalau 144.5 datang dari mana? Kalau sebelum ini selang khas sebelum 145 hingga 149 ialah ini kan tadi saya cakap. Jadi had atas bagi ini adalah 144. 144. Jadi macam mana cari sempadan bawah bagi ini? Sebenarnya kamu ambil had atas kelas sebelum itu, kasih tambah 0.5, kamu akan dapat sempadan bawah ini. Okey. Dan untuk selang kelas ini pula, kamu akan ambil ini tambah 0.5, kamu dapat ini. Lepas tu yang ini kamu tambah 0.5, kamu dapat ini. Okey, sebenarnya ini datang dari sinilah. 159 tambah 0.5, kamu dapat ini. Kalau nak dapatkan sempadan atas, senang sajalah. Kamu ambil had atas dia, okey, tambah 0.5, kamu akan dapat yang ini pula. Okey, 154 tambah 0.5, kamu dapat ini. Jadi yang ini sebenarnya kamu tak perlu pergi kira pun boleh. Jangan buang masa pergi kira lah. Okey. Tapi kalau tidak kira, kamu akan gunakan, let's say saya nak cari ini kan. Kalau kamu nak kira sempadan bawah, kamu akan ambil 164 tambah 165, okey, bahagi dengan 2. Okey, ambil ini tambah ini bahagi 2. Kamu akan dapat dia punya sempadan bawah. Kalau nak cari sempadan atas bagi ini, kamu akan ambil 169 tambah had bawah kelas yang selepas itu. Ini. Kamu lepas tu bahagi 2, kamu dapat ini.
Tapi langkah yang lebih cepat ialah kamu just ambil, kalau nak cari sempadan atas, guna had atas, okey, guna had atas tambah 0.5. Tambah 0.5 kamu dapat sempadan atas. Kalau nak cari sempadan bawah, gunakan had bawah sebelum itu, kelas sebelum itu dan tambah 0.5. Kamu dapat jawapan untuk sempadan bawah. Okey, sekejap macam ada Cikgu, si Miza mau masuk. Ya. Saya tahu. So, saya kena escape dulu. Okey. Okey. Alright, so kita sambung . So, kita sambung. Okey. So, jadual ini kan, untuk kamu lukis histogram, mesti ada benda-benda ini. Okey? Mesti ada benda-benda ini. Yang penting sekali adalah inilah, sempadan bawah, sempadan atas. Lepas tu kekerapan, semua ini mesti ada. Okey, sebab nak lukis histogram kan nanti kan, dia akan berikan kamu ini adalah langkah-langkah yang kita cari tadilah. Okey. Kita skip dulu ini. Kita tengok, tunjukkan kepada kamu itu histogram. Okay, mana itu histogram? Ada beza di antara histogram dengan poligon kekerapan. Okay. Kalau histogram kan, sini mesti adalah kekerapan. Okay. Faksi Y kamu kan, mesti menggunakan kekerapan. Okay, kekerapan. Tetapi bila kamu lukis itu, kamu tak akan tulis kekerapan di sinilah. Kamu akan ikut soalan. Bilangan kereta. Kalau kereta lah. Kalau markah, jumlah markah lah. Okay, ikut soalan. Tapi sebenarnya nombor-nombor di sini mewakili kekerapan. And then pada faksi X pula, yang kamu letak di sini ini, semua ini adalah sempadan bawah dan sempadan atas. Sempadan bawah tambah dengan sempadan atas. Iaitu yang pertama ini mesti adalah sempadan bawah diikuti oleh sempadan atas. Okey? Apa maksudnya itu? Ialah ini. Okey? Lepas kamu sudah buat jadual kekerapan ini kan. Okey. Bila nak plotkan titik pada faksi X, kamu akan pakai sempadan bawah yang pertama ini. Lepas tu diikuti oleh sempadan atas yang ini. Terus sampai ke hujung sini. Okey, inilah nilai-nilai yang kamu gunakan untuk plot di faksi X kamu. So, kamu kan perasan first ialah 69.5 kan? Kamu kan dapat di sinilah 69.5. Ikuti 79, 89, sampailah ke 129. Okey. So, faksi X kamu akan gunakan sempadan bawah yang pertama. Lepas tu diikuti oleh yang ini sempadan atas sampailah hujung sini. Okey. Yang ini sebenarnya berulang juga. Okey. Berulang. Tapi yang pertama mesti yang ini. Ini mesti yang pertama. Lepas tu diikuti oleh semua inilah. Okey. Ini ialah faksi X. Lepas tu faksi Y kamu ialah kekerapan lah. Iaitu bahagian sini lah. Gunakan tata semua ini. Cikgu. Okay. Kalau poligon kekerapan pula. Cikgu. Okay, poligon kekerapan. Kamu akan gunakan kekerapan dengan titik tengah. Okey. Kita cuba lihat. Ada tak? Contoh. Okey, di sini. Nampak? Dia plotkan titik ini kan. Titik-titik ini sebenarnya adalah titik tengah lah. Ini adalah titik tengah. Okey, yang dia pakai ini. Titik tengah. Jadi ada beza di antara histogram dengan poligon kekerapan lah. Okey. Dan poligon kekerapan kamu mesti cari dua lagi selang kelas kan dengan kekerapannya adalah kosong lah. Okey. Apa maksudnya ini? Yaitu dalam jadual nanti, jadual yang kamu akan buat nanti mesti tambah dua, bukan satu. Tambah dua selang kelas di mana kekerapannya adalah kosong. Okey. Nanti mungkin kita akan tengok lagi contoh lah. Okay. Cikgu. Ya. Kenapa Cikgu present dah bergerak? Ya kah? Ya.
Nggak bergerak. Kalau tadi ada bergerak nggak? Kalau mula-mula itu ada bergerak kah? Halo? Halo? Tidak ada juga. Tiada juga. Maksudnya saya shock sendiri tadi. Ya, cikgu bercakap saja. Kenapa kamu tidak kasih tahu? Si Astaga. Adeline sudah panggil cikgu, tapi cikgu tidak dengar. Siapa panggil? Adeline. Ya nggak? Aduh, hai, baru saya nampak. Oh, jadi apa yang saya tulis di sana kamu tak nampak lah. Tidak. Aduh. Kenapa boleh begitu? Kamu hanya dapat lihat slide pertama saja kah? Slide contoh 3. Oke. Saya coba share benda lain pula. Aduh, hai. Oke, saya share lagi ya. Jadi shock sendirilah saya di sini. Aduh, hai. Oke. Kalau begini, ada nampak tak dia bergerak? Nampak. Nampak kan? Nah, sekarang nampaklah dia bergerak lah kan? Oke. Ada nampak saya punya tulisan-tulisan kah? Ada. Nampak sudah. Nampak? Oke, bagus. Alhamdulillah. Oke, jadi mana saya nak teruskan kah? Macam mana nak ulang balik? Kalau kamu sudah pandai melukis tu, saya rasa apa yang saya cakap tadi itu sebenarnya kamu sudah pernah buat lah kan? Kalau kamu dapat melukis jawapan histogram itu dan poligon kekerapan. So, kalau ada soalan nanti kamu boleh tanya balik lah. Oke, yang saya mau tunjukkan yang sekarang ini adalah kekerapan longkokan. Saya rasa saya tidak kasih tahu kamu ini. Oke, kekerapan longkokan ini kan sebenarnya dia diperlukan apabila kamu nak melukis satu lagi jenis graf yang dipanggil sebagai ogive. Oke, yang ini kamu belum belajar lagi, tapi nanti selepas ini kamu akan belajarlah cara melukis graf ogive. Dan untuk melukis graf ogive, kamu perlu menggunakan kekerapan longkokan. So, apakah itu kekerapan longkokan? Oke, di sini ada nyatakan untuk kamu lah. Oke, kekerapan longkokan bagi suatu selang kelas ialah hasil tambah kekerapan bagi suatu selang kelas itu dengan jumlah kekerapan kelas-kelas sebelumnya. So, ayat ini mungkin kamu tidak faham. Oke, jadi kita cuba tengok contoh untuk kamu lebih faham lah. Oke, so sekarang kita ada satu jadual seperti ini. Oke, ada umur di antara ini dengan ini, berapa orang yang ada dalam kumpulan ini, 5 orang dalam kumpulan ini, dan seterusnya. So, soalan ialah, bina satu jadual kekerapan longkokan. So, caranya macam mana? Oke, caranya macam ini. So, mula-mula kamu akan salin balik, okay, kumpulan umur ini di sini, kekerapan pun salin balik, okay, seperti yang dalam jadual di atas. Lepas tu, macam mana nak mencari kekerapan longkokan? Langkah pertama adalah kamu akan salin balik dulu kekerapan pertama ini di sini, okay, di tempat pertama ini, kekerapan longkokan, salin balik. Lepas tu, untuk cari kekerapan longkokan yang kedua ini, ialah kamu akan ambil 4 tambah dengan 5. Okay? 4 tambah dengan 5, kamu akan dapat 9. Okay, so dapatlah kekerapan longkokan kedua lah. Dan untuk yang ketiga, ulang balik 9 tambah yang ketiga, 8, dapat 17. Dan keempat pula, sambung. Yang keempat 17 ni, tambah 7, dapat 24. Dan begitulah seterusnya, sehingga kamu dapat yang terakhir lah. Okay? So, yang ini, okay, apa maksud nombor 17 ini? Selepas kamu kasih longkokkan ini kekerapan ini, apa 17 ini membawa maksudnya? Okay, 17 ini bermaksud terdapat 17 orang, okay, yang berumur 39 tahun dan kurang. Sebab yang kamu lihat ini kan, selang kelas ini, yang ketiga ini, yang paling tinggi umurnya 39 kan? 39.
So selepas kamu kasih longgok ini semua kekerapan ini dari sini sampailah ke sini kan, 3 ini kamu kasih longgok. Kamu dapat 17 kan. So bermaksud ada 17 orang yang berumur 39 tahun. Sebab ini paling maksimum. So ada 17 orang berumur 39 tahun dan ke bawah. Dan ke bawah itu bermaksud ada 4 orang dalam lingkungan ini, ada 5 orang dalam lingkungan ini, dan 8 orang dalam lingkungan ini. So kalau saya sudah longgokkan semua ini, saya sudah tambah semua ini, bermaksud ada 17 orang, umurnya paling tinggi pun 39 dan ke bawah. Ke bawah itu bermaksud ada lagi yang berumur mungkin 12 tahun ke, 25 tahun ke, 36 tahun ke. Okay? Itulah maksudnya kekerapan longgokkan lah. Okay? Itu yang kamu perlu tahu. Macam mana nak cari kekerapan longgokkan. Sebab nanti kamu akan lukis graf or GIF itu. Okay. So ini adalah satu contoh histogram. Okay. Histogram seperti yang saya cakap tadi ya, histogram di bawah paksi X ini mesti gunakan sempadan bawah dan sempadan atas. Manakala yang ini mesti gunakan kekerapan lah. Okay, memang wajib sudah. Tapi kalau poligon kekerapan, okay, mesti beri perhatian. Poligon kekerapan, kalau paksi X, sini guna titik tengah, okay, sini guna kekerapan. Okay, kekerapan. Ada bezanya. So, histogram dan poligon kekerapan itu boleh bergabung, boleh dipisahkan. Okay? Dan mesti beri perhatian kepada kalau poligon kekerapan, kamu mesti cari lagi 2 selang kelas yang kekerapannya kosong. So, apa maksudnya? Okay, saya mau jelaskan ini lagi. Kita lihat balik jadual tadi ya. Ini. Okay, so kalau saya mau kamu lukiskan poligon kekerapan, okay, kamu masih gunakan jadual ini. Masih gunakan jadual ini, yaitu kita akan gunakan maklumat daripada titik tengah dan juga kekerapan. Okey, kita akan gunakan 2 saja ini untuk lukis. Okey, tetapi mesti kamu cari lagi satu selang kelas sebelum kelas pertama. Ini adalah kelas pertama, kedua, ini ketiga, ini keempat, 5, 6. So, untuk lukis poligon kekerapan, kamu mesti cari lagi satu selang kelas sebelum ini, yaitu di atas ini. Apakah dia punya selang kelas sebelum kelas ini? Dan satu lagi ialah satu selang kelas selepas ini. Apakah selang kelas selepas ini? Okay? So, kita kena cari. So, kalau ini 145, 149, so sini mesti start dengan 144, betul? Cuma 144 baru sampai 145. And then, sini tepat ini mau simpan apa? Okay, simpan ini tepat, ini mau simpan 140 lah. 140. Macam mana saya tahu 140? Okay, ada 2 cara. 140 ni ialah tadi saya sudah tahu saiz selang kelas adalah 5. Jadi kalau sini ialah 144, bermaksud saya akan kirakan 5 tata dalam selang kelas inilah. Okey, saya akan kira 144 dulu start, lepas tu saya kira dari belakang ke depan. 144, 43, 42, 41, 40. Ada 5 data. So saya tahu ini adalah 140. Ataupun kamu boleh tengok dia punya pattern. Cara kedua ialah tengok pattern. Kalau kamu tengok ini kan 150. Yang keempat ini 160. Ini 170. So kamu nak nampak patternnya kan? So nampak pattern 170, 160, 150. Yang ini mesti 140 lah. Okay? Begitu. So ini kelas yang sebelum ini ialah 140 hingga 144. Ini ialah kelas sebelum. Okay? Sebelum kelas pertama. Manakala yang kelas satu kelas selepas ke-6 ini ialah okey, yang ini 174, dia mesti start dengan 175 lah kan. 175. Sampai ke berapa? Sampai ke berapa itu kamu boleh tengok pattern juga. Okey, saat ini 149, 159, 169, yang berikut ini mesti 179. So inilah dia punya pattern lah. Boleh tengok pattern ataupun boleh kira mengikut saiz data kamu. Saiz selang kelas. Sorry. So sekarang kamu sudah dapat dua selang kelas dan kekerapan ini adalah kosong. Okey, kekerapan ini adalah kosong, kekerapan ini pun adalah kosong. Sebab bacaan-bacaan ini, okey, 140 hingga 144, 175 hingga 179 ini sebenarnya dia tak ada dalam tata yang diberikan oleh soalan. Okey, dia tak ada di sini ya. Itu adalah saya cari sendiri. Okey. So kenapa saya perlu cari 2 selang kelas
yang kekerapannya kosong, supaya nanti bila kamu nak lukis poligon kekerapan, kamu akan dapat plot dua titik. Kita lihat satu contoh graf. Kamu akan dapat lihat dia di sini kan titik ini dengan titik ini ya. Di mana dua titik ini kamu nampak kekerapannya adalah kosong. That's why dia berada di faksi X. Okay? Kalau kamu tak cari dua titik ini, you punya poligon kekerapan, dia akan seperti ini saja. Okay? Seperti ini. Dia akan naik seperti ini. Dia akan tergantung seperti ini. Okay? Dia tak akan menyentuh faksi X. So tujuan kita nak cari dua selang kelas tadi itu supaya kita dapat plot satu di sini, plot lagi satu di sini, okay? Supaya kamu boleh sambung pergi sini, sambung pergi sini. Sambung pergi sini. So that's why kamu nampak satu poligon kekerapan yang lengkap lah. Okay? So itu adalah satu benda yang kamu perlu beri perhatian semasa melukis poligon kekerapan. Okay? Okey, poligon kekerapan sudah saya cakap tadi. Ini adalah langkah-langkahnya. Okey. Alright. So, ini ialah apa? Ini ialah melukis. Okey, bila kamu melukiskan, perlu beri perhatian satu lagi ialah kepada skala dia. Skala. Okey. Skala ini amat penting sebab kamu akan ikut kehendak soalan. Kamu tak boleh lukis ikut suka hati. Okay, tak boleh lukis ikut suka hati ya, mesti ikut skala yang diberikan oleh soalan. Dan biasanya kalau nak lukis faksi X itu kita boleh abaikan faksi mengufuk. Okay, faksi mengufuk ialah faksi X lah. Okay, ini ialah faksi X. Faksi mengufuk sebenarnya adalah faksi X kamu. So faksi X ini sebenarnya kita boleh kasih abaikan sebab kita akan gunakan faksi X ini kita akan gunakan kalau histogram kan. Kalau histogram kita akan gunakan sempadan bawah dan sempadan atas kan. Dan kalau poligon kekerapan kita akan gunakan titik tengah. So kamu boleh abaikan ini. Kenapa? Kenapa saya cakap begini? Kerana sempadan bawah dan sempadan atas dan juga titik tengah ini sebenarnya dia sudah ikut dia punya skala ini sudah. Okay? Dia akan ikut 2 cm kepada 10. Dia mesti 10. Kalau kamu lihat nanti kan. Okay. Kita lihat dia punya jawapan kan. Kamu akan dapat lihat sini. Kamu tengok dia punya sempadan ni kan. Beza di sini adalah 10. Tengok. 79.5 dengan 69.5. Dia mesti adalah beza 10. And then beza ini pun 10. Beza setiap satu pun ialah 10. Jadi kamu tak perlu risau tentang skala pada faksi X. Asalkan you punya jadual yang kamu buat ini sudah betul kan, dia mesti ikut skala pada faksi X. Okay, sempadan-sempadan ini dia mesti ikut skala sudah. Yang perlu kamu beri perhatian ialah pada skala faksi Y kamu. Okay, iaitu faksi mencancang ini. Faksi mencancang. Okay, kebetulan ini pun 10 lah. Faksi mencancang pun dia cakap 2 cm kepada 10 buah. So that's why kamu kan nampak dia lukis ini. Sini pun ialah 10 lah. Okay, ini yang perlu kamu beri perhatian. 2 cm kepada 10 kereta. Yang tadi tu faksi mengufuk tu ialah 2 cm kepada 10 km per jam kan. Ini. So yang ini faksi X tak perlu beri perhatian. Yang ini yang perlu kamu beri perhatian. Skala pada faksi Y. Okay, ini yang perlu kamu beri perhatian lah. Okey. Kamu boleh gabungkan poligon dengan histogram dalam satu graf yang sama. Cuma yang ini sekarang kamu pakai ialah titik tengah. Okey, pangkal-pangkal yang ini adalah titik tengah. Okey, masih gunakan jadual yang sama lah. Okey, gunakan titik tengah, plotkan saja di tengah-tengah dia punya bar itu. Okey, dan jangan lupa cari 2 selang kelas dengan kekerapan yang kosong supaya kamu dapat sambungkan you punya poligon kekerapan. Okey. Saya rasa itu saja. Satu benda lagi yang kita perlu cover hari ini. Yaitu ini. Okay, macam mana kita nak melihat bentuk taburan. Macam mana mereka tata itu bertabur.
daripada histogram, daripada poligon kegerapan. Macam mana saya tahu mereka bagaimana tata-tata itu bertabur kan? Di sini kita ada 4 jenis taburan lah. 4 jenis taburan. Ini dipanggil sebagai taburan lah. Jenis taburan. So dia mungkin bertabur seperti ini, bentuk loceng. Kamu nampak dia seperti bentuk loceng lah. Kamu tahu apa itu loceng kan? Seperti yang kita tuh di sekolah kita ada satu loceng kan dekat mengambil air itu. Ada satu loceng begini kan. So itulah bentuk loceng lah. Jadi dia naik, lepas itu dia akan turun balik. Ini adalah bentuk loceng. Ataupun seragam. Dia lebih kurang satu garis yang lurus lah, begitulah. Mungkin ada turun naik sedikit, tapi dia masih ada nampak seragam lah. Dia nampak seragam. Dan yang ketiga adalah pencong ke kanan. Pencong ke kanan ni dia mula-mula dia tinggi, lepas tu semakin dia bergerak, semakin dia menurun. Semakin ke kanan dia semakin menurun. So dia akan, ini dipanggil sebagai pencong ke kanan lah. Dan yang ini pencong ke kiri pula, dia mula-mula rendah dan semakin naik, lepas tu sampai satu takat yang maksimum dia turun balik. Ini ialah pencong ke kiri lah. So ada satu cara kita boleh ingat dengan lebih senang, iaitu kita ambil tempat yang paling rendah itu. Kita akan gunakan tangan kiri kita, untuk tunjukkan dia punya jari, ibu jarinya. Nanti saya tunjukkan lah. So yang ini adalah 4 jenis taburan lah. So kita coba lihat satu contoh soalan yang tanya pasal taburan ini. So contoh 5. Di sini ada dua bentuk histogram dia kasih kamu. Dan tata ini mewakili 25 orang perenang dalam 2 acara berbeza. Ini adalah gaya kuat lentang, inilah gaya bebas. Lepas itu dia punya soalan, nyatakan bentuk taburan histogram. Dia tanya kamu bentuk taburan. So kamu mesti nyatakan bentuk itu dalam 4 yang tadi lah, 4 jenis taburan tadi, yaitu inilah. Apakah bentuk mereka? So kalau yang pertama ini, kamu rasa apakah dia punya bentuk taburan? Ada siapa boleh jawabkah? Apa bentuk taburan ini? Ayu boleh jawab Kak Ayu? Apa bentuk taburan ini? Halo, ada orang nggak? Halo? Saya bercakap sendiri Kak. Bentuk loceng. Ya, bentuk loceng. Betul lah, bentuk loceng. Sebab kamu nampak dia semakin naik, lepas itu dia turun balik kan. Ini bentuk loceng. Yang ini pula? Bentuk seragam. Seragam, yes. Ini bentuk seragam, ini bentuk loceng. So terjawablah soalan A. Soalan B. Acara manakah mempunyai serakan masa yang lebih luas? Apakah maksud serakan? Serakan di sini kan bermaksud mereka... mana saya punya mouse? Serakan di sini bermaksud adakah data itu bertaburan dengan berjauhan ke ataupun berdekatan? Mereka bertabur ini secara berjauhan antara satu sama lain ataupun secara berdekatan dengan satu sama lain. So kalau dia tanya ini, acara manakah serakan masa yang lebih luas? Kalau serakan yang lebih luas bermaksud data itu bertabur secara berjauhan antara satu sama lain. So kamu rasa mana satu yang tata-tata itu bertaburan jauh antara satu sama lain? Siapa boleh jawab? Syafika boleh jawab Kak Syafika? Apa pandangan kamu? Manakah serakan masa lebih luas? Gaya kuat lentang ke gaya bebas? Gaya bebas? Kuat lentang? Ada Syafika kah di sini? ya seragam. Sorry? Gaya bebas. Gaya bebas.
So, kalau kamu lihat histogram ini, kamu tengok bacaan yang ini kan lebih kurang sama kan. Bacaan yang ini dia seragam kan. So, bacaannya ini adalah 6. Ada 6 orang tapak ini, 6 orang tapak ini. Ini ialah 7 orang. Ini 7 orang, ini 6 orang. Tanah yang ini pula, di sini ada 1 orang, ini 3 orang, ini 6, ini 7 kan. So, kamu kan dapati kan, yang ini gaya lentang ini, kamu nampak bilangan orang yang dapat bacaan ini setiap ini berbeza sangat. Okey, berbeza sangat. Ada 7 orang dapat masa di antara 84 hingga 89. Banyak orang dapat ini. 1 orang saja di antara 69 hingga 74. So, maksudnya di sini, acara yang ini kan, gaya kuat lentang, dia punya serakan ini lebih besar ataupun lebih luas. Iaitu 7 orang ini banding dengan 1 orang. So, maksudnya mereka punya tata ini jauh beza. Okey, ada jauh beza sangat. Walau bagaimanapun, yang ini kan gaya bebas, kalau kamu lihat, dia punya tata-tata itu lebih konsisten, lebih seragam. Jadi maksudnya mereka ni tak jauh beza sangat. Orang-orang yang terlibat dalam acara ini kan, mereka punya masa, catatan masa kan, macam tidak jauh beza sangat. Okey? Sebab dia punya bilangan orang yang dapat ini lebih kurang sama saja. Manakala yang dalam acara kuat lentang ini, mereka punya catatan masa tu sangat jauh berbeza. Orang ini dapat ini, 1 orang dapat ini, 3 orang dapat ini kan. So, serakan yang lebih luas sebenarnya adalah pada gaya kuat lentang lah. Okey, itu serakan yang lebih luas. Manakala yang ini lebih serakannya lebih kecil. Okey? Jadi itulah dia punya alasan lah. Alasan kamu boleh cakap sebab bilangan orang yang mendapat catatan masa iaitu berbeza lah banyak. Okey, berbeza banyak lah. Ada 7 orang dapat ini. Okey, itu dia. Okey, lepas tu acara soalan C kan, acara antara gaya kuat lentang dengan gaya bebas, acara manakah lebih menunjukkan prestasi lebih baik? Berenangnya lebih baik. Okey, so ini adalah acara berenang kan. Kalau dalam acara berenang, semakin pendek masa itu semakin baik kan. Okey, semakin pendek masa semakin baik. Jadi berdasarkan kepada histogram, kamu rasa mana satu itu acara itu berenangnya lebih baik? Kamu cuba tengok dia punya, kamu cuba tengok dia punya bacaan, catatan masa. Okey, catatan masa ni 69 sampai sini 89. Yang ini ada lagi 94, 99, 104. Dan bilangan, kamu cuba tengok bilangan. Bilangan orang capai 69 cuma 1. Ini ada 3. Tapi yang sini ada 6, ada 6. Ini masa lebih pendek kan? Tapi sini orangnya lebih banyak. Sini orang yang capai masa lebih pendek itu lebih sedikit. Dan orang yang dapat masa lebih daripada 89 saat itu ada juga di sini. Ada 7 orang yang mencapai masa 89 saat dan lebih. Tapi sini tak ada. So, bermaksud gaya bebas itu dia punya prestasi lebih baik lah kan. So, kita akan tengok daripada sinilah. Okay? Tengok daripada graf, bacaan. Okay? Lepas tu bilangan, kekerapan dia lah. Kita kena tengok kekerapan. Kita kena tengok dia punya catatan masa. Okay? Untuk banding lah. Untuk bandingkan. Jadi, yang ini adalah satu contoh soalan lah untuk membuat perbandingan. Okey, ini dia punya jawapan tadi lah. Okey, untuk soalan B kan dia cakap, gaya kuat lentang lebih luas kerana beza masa yang diambil adalah lebih besar, iaitu 30 saat. Okey, 30 saat ni datang dari mana? 30 saat ini datang dari mana? Okey, yang ini kita gunakan dia punya titik tengah. Okey, 102 ni actually adalah dari sini lah. Mana saya punya mouse? Titik tengah ialah ini 102. Dan 72 itu datang daripada sini. Okey, iaitu titik tengah bagi setiap bar itu 72.
So kalau kita ambil ini tolak kan, kita akan dapat 30 saat. Oke. Itulah beza. Berbanding dengan yang ini kan, berbanding dengan ini. Kamu coba cari dia punya di tengah kan. Oops. Di tengah dia. Di tengah ini. Lepas tu di tengah ini. Lepas tu kamu akan dapat tolak lah. Ambil cari di tengah ni, cari di tengah ni. Lepas tu tolak. Kamu dapati beza waktu mereka ni adalah lebih kecil berbanding dengan ini. Oke, jadi dari situ kita boleh cakap serakannya adalah lebih luas lah. Oke. Oke, kita tengok satu lagi soalan. Sekarang sudah jam berapa? 8. 18. Kita sampai 8.30 kan? Oke, ada lagi 10 menit. Oke, kita habiskan yang inilah. Oke, ini lagi satu soalan untuk bertanya kamu tentang taburan. Tentang taburan. Oke, kita coba lihat. Poligon kegerapan di bawah menunjukkan harga jualan. Oke, rumah di dua kawasan berlainan. Oke, so maksudnya dalam satu graf itu ada dua graf poligon kegerapan. Oke, warna merah ialah A, warna biru ialah B. Nah, ini adalah dia punya harga jualan. Sini adalah dia punya kegerapan. Oke, so soalannya, nyatakan bentuk taburan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Oke, saya nak tunjukkan tadi kan, saya cakap mau tunjukkan itu jari kan. Macam mana kita nak gunakan jari itu untuk ingat dia pencong ke kanan ke pencong ke kiri kan. Okey, saya cuba tunjukkan. Kamu dapat lihat lah. Ya. Kalau dia pencong ke kanan, okey, kita akan baru masuk kak ini. Okey, kalau dia pencong ke kanan kan, bermaksud kita selalu gunakan ibu jari. Gunakan ibu jari kan untuk menunjukkan bahagian yang lebih rendah itu. Okay? So, kalau dia pencong ke kanan, kita akan gunakan ibu jari kita seperti inilah. Okay? Maksudnya ini adalah dia punya slope lah. Dia semakin turun. Semakin turun. Boleh nampak tak saya punya itu? Okay? Yes. Daripada atas ini. Okay, saya kasih hilangkan saya punya background dulu. Okey. So kamu akan nampak di sini kan ialah dia punya slope. Lepas itu dia akan turunkan pencong ke kanan. So ini adalah pencong ke kanan lah. Okey, daripada tinggi ini dia turun, semakin turun, semakin turun, semakin turun, semakin turun. So kita akan gunakan ibu jari kita untuk ingatlah. So kalau kita ambil ibu jari kita, dia akan pencong ke kanan. Dia menunjukkan ibu jari ini menunjuk ke kanan. Okey, jadi dia pencong ke kanan. So kalau dia pencong ke kiri, kita akan ambil ini kan. So dia punya slope, dia punya dia punya slope. Dia punya garis itu semakin turun dari sini dan dia semakin menghampiri kosong. So ini adalah pencong ke kiri lah sebab ibu jari kita menunjuk ke arah kiri. Okay, so itulah cara kita mengingat sama ada dia pencong ke kanan ke pencong ke kiri. Okay, so kita balik kepada slide lah, balik kepada PowerPoint saya tadi. Okay, sekejap . Okay, so yang ini daripada graf ini, kamu kan nampak ini adalah poligon kegerapan lah. So kamu kan nampak ini warna merah ini dia akan naik, dia semakin naik sini, lepas itu semakin turun kan, semakin turun. So kita akan gunakan jari kita, ibu jari kita, daripada naik dia semakin turun. So ini adalah pencong ke mana? Ini adalah warna merah ni, dia pencong ke mana? Ke kanan ke kiri? Siapa nak jawab? Pencong ke kanan. Ke kanan. Yes, dia pencong ke kanan. Okey, betul. Kita gunakan kita punya ibu jari kan. Okey. Kalau warna biru,
Daripada sini dia naik, lepas tu dia turun, semakin turun, semakin turun. Okay. Jadi dia pencong ke mana? Yang ini adalah pencong ke Kiri. kiri. Yes. Okay, betul. So, dia pencong kanan, pencong kiri. Okay, kamu sudah nyatakan bentuk taburan. Okay, kita sudah jawab untuk soalan A. Lepas tu, bandingkan serakan harga jualan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Okay, kita kena bandingkan serakan. Maksudnya, adakah harga mereka itu jauh berbeza kah? Tidak jauh berbeza. So, kalau kamu lihat secara keseluruhan dia punya bentuk graf kan, harga itu memang ada beza lah. Tetapi, ada tak mereka tersebar luas ataupun tersebar dengan berbeza dengan banyak? Okay, kalau kamu lihat warna merah, warna biru ini kan, dia lebih kurang sama lah, boleh dikatakan lebih kurang sama. Okay, tidak banyak jauh berbeza. Macam mana kita lihat? Kamu lihat dia punya size, Pak. Dia punya size kan, lebih kurang sama kan. Mungkin warna biru itu lebih luas sikit, okay, berbanding warna merah. Tapi actually lebih kurang sajalah, lebih kurang sama. Kalau kamu nak cakap pun, kamu boleh katakan kawasan B itu serakan di kawasan B adalah lebih luas berbanding serakan di kawasan A. Okay? Okay, itulah jawapan. Lepas tu C, pada pendapat anda, kawasan manakah mungkin mewakili kawasan bandar dan kawasan luar bandar? So yang ini kan, kamu kena rujuk dia punya harga jualan sudah. Kalau kamu lihat kan, harga jualan. Sini 65.000. Dekat 65.000 lah. Yang sini paling tinggi ialah 380.000. Okay. So, kamu rasa warna merah itu kawasan bandar atau luar bandar? Bergantung kepada dia punya harga jualan itu. Kalau kawasan A kan, warna merah ini kan, dia punya harga rumah di sini start daripada 65.000, paling mahal pun 310.000 lah. Manakala kalau warna biru itu dia paling murah pun lebih kurang 100.000, paling mahal dia 380.000 ke atas. So kamu rasa warna merah itu ialah bandar ke luar bandar? Berdasarkan harga jualan. Siapa boleh try? Biasanya kawasan Luar bandar. rumah macam mana? Harga rumah macam mana? Kalau luar bandar dia punya harga rumah macam mana? Ini hanya pemikiran logik ah. Macam yang perenang tadi kan, perenang tadi. Kita tengok catatan masa, kita tengok oh inilah pertandingan. So kalau pertandingan catatan masa mesti semakin pendek semakin baik prestasi. So sekarang ialah harga rumah. Kalau harga rumah semakin mahal, adakah dia kawasan bandar? Kalau harga yang murah, kawasan bandar ke kawasan luar bandar? Itu saja. Okay? Jadi kawasan A sepatutnya ialah Luar bandar. luar bandar, okay. Manakala kawasan biru adalah Kawasan bandar. kawasan bandar. Okay, bagus. Okay, itulah dia punya jawapan lah. Okay. Di sini soalan B dia tadi kan. Serakan harga jualan di rumah kawasan A dan kawasan B adalah hampir sama. Okay, adalah hampir. Dia cakap sama lah, hampir sama. Walaupun mempunyai bentuk taburan yang berbeza. Okay, bentuk taburan itu sebab satu pencong kiri, satu pencong kanan kan. Tapi dia punya serakan itu dia cakap hampir sama lah. Okay, hampir sama. Nah, ini kawasan A luar bandar lah. Okay, kerana harga rumahnya lebih rendah dan kawasan B adalah bandar kerana harga rumahnya lebih tinggi. Okay, itulah dia punya soalan. Okay. So, saya rasa kita sudah tamat di sini dan itu yang saya mau share dengan kamu lah hari ini, yaitu yang tak ada dalam video yang saya bagi kan adalah kekerapan longkokan. Okay. Kekerapan longkokan itu dalam video saya rasa itu tidak ada disentuh. Jadi hari ini saya kasih kongsi lah. Okay, apa itu kekerapan longkokan, macam mana kita nak cari kekerapan longkokan. Lepas tu saya juga ada nyatakan perkara-perkara yang harus diberi perhatian semasa melukis histogram.
dan juga poligon kekerapan. Dan satu lagi ialah macam mana kita nak menganalisis ataupun membuat kesimpulan daripada poligon kekerapan ataupun histogram yang dibagi dengan merujuk kepada bentuk taburan dia dan juga serakan dia. Okay, so itu yang kita cover hari inilah. So untuk kelas akan datang kita akan belajar macam mana nak melukis melukis OGIF. Okay, iaitu satu lagi jenis graf yang wajib kamu belajar dalam bab inilah. Okay, so saya rasa kita sampai sini saja untuk hari ini. Jadi ada soalan tak daripada kamu? Ada soalan? Amiza? Syarifah? Senyap saja, tak ada soalan. Okey, kalau tak ada soalan nanti saya akan bagi latihan dalam buku kerja lah. Okey, dalam grup saya akan kasih dalam grup. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa sampai sini saja kita punya kelas Google Meet. Dan saya berharap kita boleh berjumpa dalam Google Meet yang akan datang lah.